Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jumpa lagi pada hari ini. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, Uncle setiap hari akan sharing beberapa tips mengenai isu perundangan syariah maupun hal ehwal keluarga Islam untuk manfaat ataupun untuk bagi follower Uncle yang ada di FB maupun baru follow Uncle supaya lebih cerlik mengenai undang-undang syariah maupun hukum syarak. Pada hari ini kita akan share lagi beberapa tips, iaitu tajuk apa kita pada malam ni? So, hi, saya Len Ramli. Saya wife pada ni uncle ni. Hari ni kita cerita apabila jodoh sudah berakhir. Okey, apabila tajuk jodoh sudah berakhir, maksudnya di sini adalah perceraian. So, adakah benar cerai adalah satu-satunya penyelesaian dalam Islam ataupun ada alternatif lain? Okey, setiap masalah tidak semestinya berakhir dengan perceraian. Tetapi apabila satu perkahwinan tu tidak ada sefahaman yang mana perceraian merupakan jalan yang terbaik, jalan alternatif. Jadi maksudnya perceraian itu akan berlaku. So ada orang di Pegawai Suluh, kan, salah satu orang lah di Pegawai Suluh di salah satu mahkamah syariah. Dia cakap ungkapan yang selalu kena dengar bila kes suami isteri bergaduh ni, dia cakap tiada persefahaman, so kena bercerai, sudah takdir ataupun jodoh tiada sampai setakat ni je. Jadi benda inilah yang selalu terjadi di mahkamah syariah. Maksudnya itu pengalaman seorang pegawai suluh. Dia cakap selalunya orang akan bercerai disebabkan oleh tidak sefahaman. Tidak sefahaman ni sebenarnya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Selalunya yang pengalaman Uncle selaku peguam syar'i, faktor keuangan merupakan faktor yang tertinggi di dalam perceraian. Maksudnya di sini suami itu gagal memperuntukkan nafkah, sama ada nafkah isteri maupun nafkah anak. Sebab kenapa begitu senang macam alasan-alasan ni dijadikan alasan? Sebab di dalam undang-undang ada memperuntukkan bagi suami yang gagal memberikan nafkah selama 4 bulan berturut-turut atau 4 bulan kamariah, di mana dia tertakluk kepada undang-undang cerai taklik, di mana seorang lelaki yang telah bernikah ada berikrar taklik semasa nikah, salah satu klausanya adalah mengenai nafkah ataupun nafkah terhadap isteri. Atau mungkin kurang kefahaman kali tentang apakah matlamat utama perkahwinan dan perceraian akhirnya. Sebenarnya kebanyakan pasangan mereka ni kurang mengetahui tanggungjawab masing-masing, terutamanya si suami lah. Sebab kebiasaan atau secara adatnya apabila seseorang tu berkahwin dan pasangan tu bekerja, maka disitulah banyak berlaku silap faham, di mana seorang suami itu beranggapan isteri yang bekerja ni tidak perlu diberikan nafkah sebab dorang ni sudah ada duit sendiri apa semua. Jadi fahaman inilah yang menyebabkan berlakunya perceraian tu disebabkan gagal memperuntukkan nafkah. Benda ini bukan saja terjadi di kalangan orang awam, orang biasa, dia juga terjadi di kalangan orang yang berpendidikan agama. Bayangkan, pernah ada seorang imam mengatakan nafkah isteri itu tidak perlu sebab apa, dia ni sudah bekerja memadai dengan dia ni memberi membelikan barang dapur. Contribution dia sikit Contribution dia cuma membelikan barang dapur sahaja.
sedangkan dia ni seorang imam dan seorang konsultasi seorang yang selalu berceramah mengenai agama. Mungkin bukan semua lah kan. Bukan semua, tapi wujud masih ada kekeliruan di kalangan orang yang menggelar dirinya ustaz ataupun imam ataupun berpengetahuan tentang agama, hukum syarak, tetapi masih gagal di dalam memahami undang-undang maupun hukum syarak itu sendiri. Dia macam seolah-olah dia macam perceraian tu adalah satu jalan penyelesaian yang ada. Sebab jodoh memanglah di tangan Tuhan, tiada yang menafikan, tapi kita tidak maulah penghujung jodoh tu ialah cerai. Betul. Sebab apa? Selain daripada perceraian, perbincangan ataupun perjanjian persetujuan di antara suami dan isteri itu masih boleh dilakukan bagi menyelamatkan rumah tangga. Sebab Islam ni kan dia agama yang cukup lengkap kan? Betul. Sebab apa? Janganlah sikit-sikit mau bercerai, sikit-sikit mau bercerai. Sebab benda ni boleh dibincangkan, boleh lagi di counselling. Selagi mana benda ni boleh diselamatkan, maka carilah jalan supaya hubungan suami isteri itu masih boleh diteruskan. Sebab bukan banyaklah, ada kaedah terbaik untuk menyelamatkan masjid ni kan. Betul. Sebab Islam mensyariatkan perkahwinan tu ada tujuan dia. Secara fitrah kan, secara fitrah ni kita tidak lari daripada dorongan naluri seks, dan dia perkahwinan menghalalkan naluri tersebut. Betul? Betul. Sebab biasanya masalah pasal hubungan intim ni berlaku di kalangan mereka yang sudah berumur lah. Kebanyakannya menganggap hubungan kelamin ni merupakan satu perkara yang sensitif, yang tidak perlu dibincangkan secara terbuka. Tapi hakikatnya benda itulah yang menjadi faktor utama kenapa hubungan dingin tu berlaku di antara suami dan isteri. Jadi Uncle harap perkara hubungan intim ni, cerita di atas katil ni, pasangan tu boleh berbincang secara terbuka. Janganlah orang cakap terlalu ortodok, terlalu orang cakap menganggap satu benda ni benda yang memalukan. Sedangkan benda ni merupakan satu perkara yang wajib keperluan. Kamu berbincang secara hati ke hati. Mungkin boleh bincang dengan sayang menyayangi lah. Betul. Seandainya kamu perlukan hikmat seorang kaunseling, bolehlah kamu mendapatkan hikmat seorang peguam syar'i ataupun hikmat kaunseling daripada yang lebih pakar. Apa pengalaman Uncle selaku pengamal perundangan ni? Kadang-kadang ketidaksefahaman ni adalah disebabkan oleh keegoan antara suami maupun isteri, di mana suami beranggapan dialah yang perlu menguasai ataupun dialah yang konon akan yang memberi power atau beri arahan kepada keluarga tersebut tanpa mempedulikan perasaan pasangan tu. Sebab benda ni selalu terjadi terhadap pasangan yang sudah lama berkahwin, terutamanya yang orang cakap umur pun sudah 4 series atau 5 series, 40-an, 50-an. Perkara-perkara beginilah yang selalu diambil remeh-temeh. Tapi perkara yang dianggap remeh-temeh inilah menjadi punca perceraian itu sendiri. So, apakah tujuan cerai atau talak? Hakikatnya dia satu alternatif yang tidak digalakkan walaupun dalam Islam. Bermakna dia bukanlah satu-satunya penyelesaian masalah rumah tangga kan? Betul. Sebab apa? Perceraian ni merupakan satu jalan yang terakhir. Maksudnya seandainya tidak berlaku perceraian tu, kemudaratan ni berpanjangan terhadap pihak-pihak. Mungkin pihak isteri maupun pihak si suami. Sebab perceraian ni dia macam diibaratkan satu pembedahan, membuang anggota yang sakit. Kalau satu anggota tubuh harus dipotong atau dibuang, dia demi menjaga anggota tubuh yang lain, maka ini dapat menyelamatkan anggota lain. Dia contoh perceraian tu. Betul. Sebab biarpun perceraian ini merupakan satu keputusan yang paling berat, tapi dia harus dibuat
demi keharmonian pihak-pihak itu sendiri. Sebab kebanyakan orang dia takut untuk bercerai disebabkan oleh faktor malu, mungkin faktor usia. Kebanyakannya macam gitulah. Tapi apabila dia tidak bercerai, benda lain lagi yang akan jadi benda kan? lain lagi yang akan terjadi. Contohnya dia tahu suami dia ni yang jenis mempunyai perempuan simpanan. Contohnya lah. Jadi apabila dibiarkan, benda ni akan berpanjangan seumur hidup. Jadi perkara ni harus di stop lah. di stop atau diselesaikan secara segera. Sama ada melalui perbincangan persetujuan untuk supaya si suami ini mengakhirkan kegiatan haramnya tu, ataupun diakhiri dengan perceraian. Okey, so dari segi adab atau kaedah syariat, Islam ada menetapkan langkah sebelum memilih talak. Okey, satu dia ialah memberi nasihat. Yes, sebab apa? Sebelum apa-apa membuat keputusan terhadap perceraian, pihak-pihak tu seharusnya mendapatkan nasihat daripada pakar perundangan ataupun orang yang berautoriti seperti pejabat agama lah, pegawai agama, untuk mendapatkan kaunseling dulu sebelum meneruskan niat perceraian tersebut. So kalau pisah tempat tidur tu sesuai ke tu? Berapa lama tu? Sebenarnya pisah tempat tidur ni Macam sesuai, tak berapa sesuai kan? sesuai. Makin lama bergaduh Maksudnya pula. benda ini bagi mereka yang sesuai bagi mereka yang mempunyai regular sex yang maintain lah orang cakap. Tapi sangat tidak sesuai bagi mereka yang jarang-jarang melakukan hubungan kelamin. Contohnya perkara tu, contohlah pasangan ni memang regularly setiap minggu ada hubungan kelamin. Jadi maksudnya untuk memisahkan tempat tidur ni adalah memberi warning terhadap pasangan tu berlaku satu perkara yang perlu diperbetulkan. Tapi adakah cara memisahkan tempat tidur ni sesuai bagi mereka yang orang cakap sebulan sekali pun susah mau dapat hubungan normal intim? Sebulan sekali. Memang tidak normal, tapi bagi orang normal. Yes, ada pasangan yang mungkin melakukan hubungan intim ni mungkin sebulan sekali. Dia ikut usia apa? Yes. Ikut umur. Jadi benda yang orang cakap memisahkan tempat tidur, bukan semua orang lah sesuai. Bukan semua orang yang sesuai lah. Dia hanya sesuai bagi mereka yang mempunyai hubungan intim yang orang cakap regularly. So apabila dipisahkan tempat tidur, ini merupakan satu ya rasa juga tu kan? Satu amaran terhadap pasangan tu. Mungkin ada benda yang perlu diperbaiki. Kalau selalu tidur pegang tangan contohnya, terus tiba-tiba diasingkan tempat tidur, mungkin benda ni akan terasa lah. Tapi kalau orang ni memang yang lama sudah tidak berhubungan intim, dia peduli apa? Benda ni tidak akan ada efek. Tidak ada selesai lah. Maksudnya makin akan jadi lebih keruh. Jadi dia lagi di sini pukul yang tidak mencederakan. Ni tak best ni kan pukul-pukul ni. Sebenarnya yang pukul-pukul ni merupakan pukul ringan bertujuan untuk mengajar. Yes. Macam mana tu? Sebenarnya kita juga boleh menggunakan kaedah tanpa memukul. Sebab sekarang ni benda orang cakap semua orang educated. So benda ni boleh dibincangkan melalui perbincangan ataupun melalui counselling. Jadi benda ni saya rasa lebih efektif lah angka rasa berbanding untuk kaedah memukul ni. Tapi kalau isteri yang tak mau dengar dia keluar je, dia macam derhaka lah. Itu dikira nusyus kah tu? Sebenarnya nusyus ni adalah perkataan yang diertikan sebagai derhaka. Apa-apa perlakuan isteri yang membelakangi si suami itu merupakan satu perlakuan nusyus. Walau bagaimanapun, nusyus pengertiannya dalam undang-undang adalah berbeza sedikit, di mana satu perlakuan nusyus si isteri ni perlu disusuli dengan satu permohonan di mahkamah terhadap tingkah laku isteri yang berterusan. Maksudnya kebanyakannya kalau di mahkamah
suami itu akan membuat satu tuntutan isteri nusyus ni apabila isteri ni enggan kembali taat terhadap suami dia. Kadang dia jadi juga tu sebab bila bergaduh-bergaduh kan, tak puas hati sudah bini dia keluarlah dari rumah. Yes, betul. Itu biasa, normal. Keluar dari rumah lepas tu berpanjangan. Jadi, okey, bagi para suami yang menghadapi situasi di mana si isteri ni nusyus berpanjangan, kamu boleh memohon di mahkamah untuk membuat satu tuntutan. Yang pertama adalah tuntutan isteri kembali taat. Apabila sudah buat tuntutan isteri kembali taat, isteri masih lagi enggan untuk taat, maka kamu boleh meneruskan satu proceeding lagi di mana tuntutan isteri nusyus. Kena buat di mahkamah lah. Yes, kena buat di mahkamah. Kita tak boleh lah mau cakap isteri tu nusyus tanpa membuat tuntutan di mahkamah. So, selepas 3 yang tadi itu, jika masih tidak mendatangkan sebarang perubahan, disyariatkan masing-masing pihak suami dan isteri datang untuk berjumpa dengan orang tengah yang akan menjadi solution agar pasangan tadi itu boleh berdamai. Betul. So, siapa orang-orang tengah yang sepatutnya boleh dijumpa ni? Sebaik-baiknya adalah pegawai agama ataupun peguam syar'i. Sebab apa? Uncle lebih tidak menggalakkan kamu menggunakan orang tengah ni keluarga disebabkan dirisaukan ada bias berlaku. Yang sebaik-baiknya adalah orang yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih tinggi. Contohnya pegawai jabatan agama ataupun peguam syar'i. Jadi kenapa lebih baik kamu pergi ke dua tempat ni? Sebab dorang ni memang itulah tugas mereka untuk menasihati pasangan yang bermasalah mengenai keluarga. Jadi dorang akan nasihat berdasarkan kepada undang-undang syariah. Tak berpihak mana-mana kan? Yes, sebab kadang-kadang kalau kita pergi jadikan orang tua ni orang tengah, dia akan rasa benda ni akan bias. Mungkin dia akan memihak sebelah, walaupun mulut cakap tidak memihak. Jadi adalah lebih baik benda ni kamu berurusan kepada pihak yang lebih berautoriti. Contohnya di Jahin pegawai agama lah, dan mana-mana kaunselor ataupun peguam syar'i, okey, yang berautoriti di dalam benda ni. Contohnya kalau peguam syar'i kebanyakannya memang handle kes rumah tangga. Takut nanti itu salah advice bah. Yes, jadi daripada kamu silap pergi ke tempat yang tidak sepatutnya, pergilah tempat yang sepatutnya. Jadi bagi mereka yang berhajat untuk bercerai ni, sebaik-baiknya kamu mendapatkan dahulu nasihat daripada pegawai agama. Bila kamu sudah mendapatkan nasihat pegawai agama, pastikan kamu mendapat satu laporan yang kamu ni sudah hadir ke pejabat agama untuk mendapatkan hikmat nasihat rumah tangga itu tersebut. Dan apabila kamu tidak tahan sudah terhadap hubungan rumah tangga tu, maka barulah kamu pergi membuat satu tuntutan atau permohonan perceraian di mahkamah syariah. Maksudnya itu di jalan sini, terakhir lah kan. Kalau janganlah tidak terus tiba-tiba terus pergi mahkamah minta cerai. Apa yang paling bagus step kamu adalah pergi dulu ke jabatan agama. So sekiranya punca talak adalah sebab dari perangai isteri yang tidak elok, bolehlah minta talak. Sekiranya punca pertelingkahan adalah daripada suami, maka si isteri boleh menebus dirinya dengan huluk. Apa tu? Perceraian huluk ni adalah satu perceraian tebus talak. Paling senang cerita, si isteri ni request cerai dengan satu bayaran tertentu. Cuma huluk ni memang jarang-jaranglah berlaku di Malaysia. Sebab apa? Bukan semua isteri ni mampu untuk membayar satu amount tertentu yang dipersetujui oleh suami bagi si suami melafaz talak. Okey. So ada kategori cerai yang haram. Cerai yang haram tu perkara sudahlah, cerai itu perkara halal yang dibenci. Tapi ada juga cerai yang haram dan harus. Dalam hukum fikih ada cerai yang dinamakan cerai bidi atau sunni, dan bukan semua waktu masa dibolehkan sang suami menceraikan isterinya. Suami tidak boleh menceraikan isterinya ketika haid. Yes, betul. Dan tidak boleh menceraikan dalam keadaan suci selepas ia menyetubuhinya. Betul. Maksudnya di sini, walaupun
haram untuk diceraikan semasa haid, tapi talak itu sah. Okey. Maksudnya talak itu tetap sah walaupun haram, tetapi kebiasaan secara amalannya di mahkamah syariah tidak akan membenarkan talak itu dilafazkan semasa isteri itu haid mahupun telah disetubuhi. Maksudnya bila telah disetubuhi dalam bulan tersebut, biasanya hakim bicara akan memberikan satu masa selepas isteri itu suci daripada haid. Itulah masa yang sesuai untuk melafazkan talak. So setiap pasangan suami isteri itu janganlah sikit-sikit melenting, terus bergaduh, terus salah faham, terus bercerai. Betul. Kalau boleh elak perceraian, kita elak perceraian. Sebab apa? Setiap persengketaan atau ketidaksepahaman tu masih boleh diperbaiki melalui ikatan perjanjian persetujuan suami isteri. Uncle selaku peguam syar'i juga pernah ataupun ada membuat perjanjian suami isteri untuk mengelakkan daripada perceraian itu diteruskan. Apa contoh dalam perjanjian tu? Biasanya perjanjian ni dia melibatkan tingkah laku si suami maupun si isteri. Maksudnya tanggungjawab isteri harus dibuat, tanggungjawab suami harus dibuat. Seandainya ada ingkar, maka pihak satu lagi boleh menuntut perceraian di mahkamah syariah. Oh, artinya reason lah, reason. Yes, maksudnya di dalam perjanjian ini dia seolah-olah taklik baru bagi si suami. Walaupun di dalam ikrar perkahwinan ada 3 taklik, dalam perjanjian persetujuan ini juga merupakan salah satu taklik. Maksudnya apabila dia sudah berjanji terhadap perjanjian tersebut dan ingkar, maka perjanjian ini juga dianggap taklik suami. So mungkin inilah juga pasal kenapa hak cerai hanya di tangan suami. Yes, sebab kalaulah hak cerai itu, talak itu di tangan si isteri, angka rasa lelaki ini sudah kena talak 100 kali. Sebab emosi wanita lebih tinggi berbanding seorang lelaki. Walau bagaimanapun, banyak juga emosi lelaki yang juga cerai ini banyak berlaku. Betul. Walaupun di tangan lelaki je. Dia punya bukti adalah kes talak 3. Kadang-kadang suami ini kan dia suka-suka saya sebut talak 3, tidak tahu apakah kesan terhadap lafaz tersebut. Jadi akhirnya kan janganlah apa kan perempuan tu sikit-sikit minta cerai, sikit-sikit minta cerai. Ingat, setiap lafaz cerai yang berlaku di luar daripada mahkamah, tidak kisahlah lafaz tu kinayah maupun soreh. Maksud kinayah ni dia lafaz talak yang samar-samar ataupun lafaz talak yang macam sindiran, dan soreh ni yang nyata, aku talak kau, aku cerai kau, aku cerai kau, talak 1, talak 2. Yang itu adalah lafaz yang soreh. Perlu buat pengesahan di mahkamah syariah. So artinya tiada ceraian yang berlaku di luar mahkamah tanpa di dalam rumah dibuat pengesahan. Ingat banyak klien atau prospek klien yang call uncle, perlukah kami buat pengesahan? Jawapan dia wajib, bukan lagi perlu. Wajib kamu melaporkan ke mahkamah syariah. Sebab kalaulah kamu tidak membuat demikian, lafaz cerai ini kamu tidak akan tahu berapa kali. Kamu bayangkan, cerai kamu ini sudah dilafazkan lebih daripada 3 kali. Dan ditakdirkanlah pula kamu tu mengandung daripada lafaz yang keempat atau kelima talak kamu tu. Kamu rasa adakah anak tu anak yang halal? Jawapan dia tidak. Itu adalah anak syubhah kerana lahir selepas talak 3. Jadi perkara-perkara beginilah yang harus dielakkan dengan cara mengesahkan lafaz cerai tersebut di mahkamah syariah. Okey? Jadi kena ingat semua, apabila berlakunya lafaz cerai, wajib kamu melaporkan ke mahkamah syariah terdekat. Contohnya kalau orang papar kena buat di papar, orang sepitang kena buat laporan di Beaufort punya mahkamah, di mana mahkamah
yang terdekat dengan daerah masing-masing. Jadi secara apa ni, kalau apa ni, secara apa yang kita mau cakap pasal tadi tajuk apabila jodoh sudah berakhir, so bukan terus-terus je mau meminta cerai, semuanya ada langkah-langkah sebelum memilih untuk talak. Pertama, memberi nasihat. Betul. Sama ada nasihat tu adalah melalui pegawai agama maupun peguam syar'i. Kalau kawan-kawan Itulah boleh yang tak? sebaiknya. Sebenarnya kawan-kawan pun boleh, tetapi Kawan adalah yang lebih percaya baik kamu mendapatkan nasihat daripada yang berautoriti. Sebab risau nasihat daripada sahabat kamu tu mungkin silap. Jadi janganlah malu untuk bertanya kepada pegawai agama maupun peguam syar'i. Kedua, memisahkan tempat tidur. Okey, memisahkan tempat tidur ni maksudnya kita memberi amaran terhadap pasangan masing-masing. Kalau yang ngam tu berapa hari tu? Mau pisah tempat tidur. Maksudnya pisah tempat Berapa tidur malam? ni kalau boleh jangan lama lah. 1 malam pun cukup lah. Untuk menunjukkan kita memberontak lah. Maksudnya apabila ada pemberontakan berlaku, kita bagi amaran supaya ada perbincangan segera dilakukan. Itulah yang sebaik-baiknya. Takut yang nanti terpisah lama-lama ni lain pula kejadian. Siok pula. Bukan siok, takut yang sebelah pergi cari channel lain. Ndak siok, sebab tidur besar ruang. Jadi elakkanlah Elakkan yang itu siok. aktiviti yang boleh mencenderungkan terhadap perkara negatif. Okey? Seterusnya memukul yang tidak mencederakan. Memukul Jarang tidak mencederakan ni sekarang. jarang lah. Sebab selalunya orang marah ni mesti cedera. Jadi elakkanlah daripada melakukan serangan fizikal. Sebab apa? Kita sudah ada akta keganasan rumah tangga. So be careful dengan tindakan fizikal ni. Silap-silap hari bulan masuk lock up dulu. Dan seterusnya kalau tidak dapat juga settle guna yang tadi itu, mungkin perlu menggunakan orang tengah yang berautoriti. So kesimpulan dia, apabila kamu ada masalah rumah tangga, rajin-rajinkanlah diri untuk mendapatkan hikmat nasihat daripada pegawai agama yang sesuai. Okey? Maksudnya kalau di Sabah ni di mana? Di Jahin tingkat 10. Banyak pegawai agama yang berautoriti yang boleh menasihatkan. Yang ini secara percuma saja. So bagi mereka yang ada bajet lebih, boleh datang jumpa peguam syar'i macam uncle lah, kan? Datanglah jumpa rajin-rajin untuk mendapatkan hikmat nasihat. Apakah langkah, apakah perkara yang perlu dibuat bagi mengelakkan persengketaan ataupun masalah itu berterusan. Artinya kalau mau mau minta buat cerai lah kan, bukan perkara yang senang, bukan perkara yang bukan perkara yang orang cakap mau terus cerai, sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Sebab apa? Bila kamu cerai, kamu akan fikir mau kawin lagi balik. So benda ni kalau bukan pasal kawin lah, banyak benda lah nak fikir, anak lah, keluarga. Maksudnya perceraian tu bukan satu-satunya jalan. Dia merupakan jalan terakhir, tapi bukan satu jalan yang muktamad untuk keluar daripada masalah. Sedangkan masalah tu masih boleh diperbaiki melalui perbincangan. Syarat-syarat tadi yang kita cerita tu. Sebab uncle pernah beberapa pasangan alhamdulillah berjaya diselamatkan melalui ikatan perjanjian persetujuan. So apa masalah dia nak bagi nafkah? Apa macam mana? Biasanya bukan tak bagi nafkah, bagi tapi rumpang. Yang tadi yang cakap pasal buat perjanjian tu, itulah yang rompang-rompang tu. Ada lagi yang satu tu uncle kasih selamat, lakinya mau berpoligami kono. Jadi bila uncle kasih explain macam mana matlamat poligami apa semua tu, last suami itu pun surrender. Sebab jadi baru tidak jadi kahwin, lepas tu baru take care sama isteri, buat agreement. Tidak jadi kahwin bini baru. Anda jadi. Sebab Tuhan tu adil. Bagus juga. Orang yang dia mau kahwin tu pun rupanya tidaklah sebaik mana yang dia fikirkan. Jadi benda-benda macam gini, perjanjian persetujuan merupakan satu langkah alternatif
untuk mengelakkan berlakunya perceraian. Sedangkan kalau sudah cerai pun dia ada tempo iddah kan? Betul. So, kebanyakan orang tidak faham apakah maslahah, apakah manfaat terhadap iddah itu sendiri. Jadi banyak yang orang tahu mau tuntut nafkah iddah saja, tapi dia tidak tahu dalam iddah tu sepatutnya tempoh orang cakap bertenang, untuk balik. mungkin boleh merujuk kembali, tapi benda ni yang banyak orang dah faham. So, maksudnya di sini adalah lebih baik seandainya pasangan tu mengetahui apakah tanggungjawab selaku seorang suami maupun seorang isteri. Apabila tanggungjawab ni kamu tahu dari segi hukum ataupun undang-undang syariah tu, insya-Allah kerukunan rumah tangga tu akan lebih terjamin. Macam manakah maksud undang-undang tu difahami oleh seorang suami? Contohnya di dalam undang-undang syariah, nafkah isteri adalah wajib dan nafkah anak adalah wajib. Biasanya suami ni, persepsi seorang suami zaman sekarang, dia beranggapan apabila dia beli barang dapur, Cukup sudah. sudah cukup untuk nafkah isteri. Benda yang begini, miscommunication ni yang selalu terjadi. Untuk para suami, uncle ingatkan, nafkah isteri adalah nafkah untuk perbelanjaan pribadi personal. isteri, bukan yang makan minum tu. Untuk Itu beli makan baju. minum tu adalah one of the part nafkah isteri. Sebab dia merangkumi pakaian, makanan, kebajikan, kesihatan, semua tu. Kalaulah biasanya si isteri ni berbelanja untuk dirinya RM1,000, maka itulah keperluan si isteri yang perlu kamu bagi. Bukannya kamu bagi duit RM2,000, RM1,000, dialah juga beli barang dapur, itulah juga duit tu digunakan untuk bayar yuran semua, sekolah, rumah sewa, kereta. Itu tidak valid. Kamu kena pisahkan. Rumah sewa berapa, itu pisah. Ini khas untuk isteri berbelanja. Sebab isteri ini dia ada keperluan pribadi dia. Mungkin mau bayar dia punya handphone, mau beli tudung dia, mau beli lipstick dia. Mungkin benda ni semua isteri itu sendiri saya yang tahu. Kadang-kadang isteri sendiri dia tidak tahu apa dia punya perbelanjaan pribadi. Ini yang kadang-kadang bikin lucu juga. Isteri itu sendiri tidak tahu berapa belanja pribadi dia. Maksudnya apabila dibagi duit satu amount, dia pandai habis. Habisnya amount tu untuk diri dia sendiri. Itulah belanja pribadi seorang isteri. So semoga kita punya sharing ni memberi manfaat kepada semua Sabahan, actually, especially to all Sabahan. So amnya untuk satu Malaysia. Uncle minta maaf lah kalau ada kami punya bahasa Sabah, terutamanya orang luar daripada negeri Sabah, supaya kamu boleh faham bahasa kami mengenai apa yang kami sampaikan untuk semua follow uncle. Apa yang kami sharing ni dia general, tapi dikupas melalui perspektif undang-undang syariah. So kenapa saya di sini ialah untuk supaya dia punya pikiran ni daripada seorang awam, perspektif orang awam. Sebab kalau anda nanti uncle jawab ikut syok sendiri. Susah mau faham. Jadi yang baik tu semua daripada Allah Ta'ala, yang tidak baik tu daripada kami berdua. Nanti insya-Allah kalau ada lagi benda-benda lain nanti kita akan kupas lagi kan, Lai? So ada apa-apa soalan ataupun apa? Ada apa-apa persoalan, mungkin malu mau orang Sabah tanya, ni malu-malu. So boleh PM uncle atau WhatsApp uncle direct. So kami selalu akan cakap pasal benda yang orang selalu tanya lah. So uncle harap sharing ini bermanfaat. Inilah salah satu uncle punya CSR untuk uncle contribution punya untuk uncle punya orang Sabah kan, sebab uncle faham bukan semua mampu untuk mendapatkan konsultasi berbayar. So kaedah inilah cara uncle untuk sharing, kamu dapat ilmu supaya kamu faham, supaya tidak tertipu dengan orang yang bertopengkan agama
Okey, bertopengkan. Yalah, selalu orang selalu cakap agama ni ini begini begitu begini, padahal salah dari segi undang-undang syariah. Sebab banyak nih orang yang akan cakap agama ni, terutamanya bab poligami ni. So, dapatkan info ataupun sharing daripada uncle, tips-tips perundangan supaya kamu lebih celik mengenai undang-undang syariah. Jangan lupa tekan butang share. Ya. So lebih ramai orang akan dapat manfaat, okey? Okey, sama-sama kita dapat pahala. Okey, uncle akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye. Jumpa lagi, bye. Jumpa lagi, bye.